Hari ini kita nak menjawab beberapa soalan. Ini insya-Allah. Beberapa soalan yang telah dikemukakan kepada saya, iaitu ada yang berkaitan dengan azan dan ada yang lainnya. Baik. Soalan yang pertama. Dia kata, "Ustaz, bolehkah azan untuk ke Mekah dan azan masuk ke hutan belantara?" Ini seperti yang diamalkan oleh masyarakat kita. Orang yang nak turun ke Mekah pergi buat haji ataupun umrah, mereka laungkan azan. Begitu juga nak masuk ke hutan. Sebenarnya tak disyariat pun melaungkan azan untuk turun ke Mekah buat haji ataupun menunaikan umrah. Begitu juga tak disyariatkan laungkan azan untuk masuk ke hutan, nak pergi tanam padi. Hatta diamalkan juga oleh sebahagian besar masyarakat Islam kita di sebelah Nusantara kita, terutamanya di sebelah negara jiran kita, Indonesia. Tanam mayat pun dilaungkan azan. Orang yang nak mati pun dilaungkan azan. Itu di Indonesia. Cuma di Malaysia kita tak berlaku hal itu. Cuma nak turun ke Mekah. Baik. Pada asalnya tidak disyariatkan untuk ke Mekah dilaungkan azan. Tetapi para ulama telah pun berbincang hal ini. Sebab kita dah amalkan sejak lama. Sejak orang pergi ke Mekah, maka dilaungkan azan. Maka para ulama, majoriti ulama tidak membantah perbuatan tersebut, walaupun tidak ada nas, tidak ada dalil berkaitan dengan disuruh azan untuk ke Mekah. Cuma dilaungkan azan itu untuk mengelakkan daripada diganggu oleh syaitan-syaitan, iblis dan umpamanya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa apabila azan dilaungkan, maka syaitan iblis akan lari sejauh-jauhnya sambil terkentut-kentut sehingga dia tak dengar lagi suara azan. Tetapi para ulama mengatakan bahawa hadis itu hadis berkaitan dengan azan untuk solat, bukan azan untuk ke Mekah. Namun majoriti ulama tidak membantah perbuatan itu. Jadi setakat nak amalkan tu dibolehkan, sebab tidak ada bantahan daripada ulama. Tetapi bagi orang yang tak nak laungkan azan pun betul. Turun ke Mekah pergi buat umrah dan haji tak mau azan, doa, itu pun betul. Itu lebih tepat. Doa adalah paling tepat sekali, minta keselamatan dan umpamanya. Masuk ke hutan macam mana pula kita nak elak daripada gangguan syaitan, maka dikiaskan. Para ulama, majoriti ulama kata itu dikiaskan. Nak elak daripada gangguan syaitan, iblis, jin-jin yang kafir yang duduk di hutan belantara. Sebab di hutan belantara memang ada syaitan, ada jin-jin dan umpamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi berkaitan dengan Nabi bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan di satu perjalanan. Tiba-tiba Nabi berhenti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dalam keadaan Abu Hurairah kata dia tak faham pun. Setelah itu Nabi tanya, "Wahai Abu Hurairah, kamu dengarkah apa tadi suara?" Kata Abu Hurairah, "Ya, saya dengar wahai Rasulullah, tapi saya tak faham suara apakah itu." Kata Nabi, "Itulah suara pergaduhan antara jin-jin yang hidup di hutan belantara dengan jin-jin yang hidup di lautan." Mereka bergaduh sebab masing-masing pekat berebut kawasan. Ni ayanda-ayanda yang jenis berebut kawasan ni. Hak yang laut mai ke darat. Jadi hak yang darat ni marahlah. Pasal apa hang mai kacau kawasan kami, hang duduk di laut dia. Jangan duduk mai ke darat ni. Bergaduh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meleraikan depa. Nabi arahkan hak yang duduk di Gunung Ganang di hutan belantara balik ke hutan belantara Gunung Ganang, yang hidup di laut maka baliklah ke laut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, sekiranya terkena gangguan ataupun hasutan, orang Melayu kita kata masuk hantu. Dimasuk hantu, kena rasuk dengan hantu. Jadi kalau sekiranya dirasuk oleh jin-jin apa semua ni, kalau kena yang hutan belantara, kata Nabi,
masih lagi boleh untuk kita hindarkan, untuk kita buang, kita halau keluar, boleh, mudah. Tetapi kalau sekiranya kena hasutan gangguan jin yang hidup di laut, sihir depa laut ni kuat. Amat sukar untuk dilawan. Tapi boleh lawan. Nak buang, nak halau depa keluar tu daripada badan seseorang tu. Sukar sikit kalau yang di lautan, sebab sihir jin lautan ini dia lagi kuat berbanding dengan yang di hutan. Jadi dengan itu masuk ke hutan, nak masuk ke hutan, maka bolehlah dilaungkan azan. Tetapi jangan duk sembahkan sesuatu, jangan menyembah sesuatu dengan kita menjamu. Duk kata tok nenek moyang lah apa semua, kata ni kami nak masuk hutan, cucu nak masuk hutan, ni cucu nak bagilah ayam panggang sekor, jadi tok makanlah. Haram, syirik berbuat demikian. Maka berdoa minta keselamatan, minta dihindarkan daripada gangguan iblis, syaitan dan umpamanya. Tak kiralah jenis apa pun. Apa nama, nenek kebayian ke apa semua, itu semua jenis-jenis jin, syaitan, iblis apa semua lah tu. Tak kiralah nama apa pun. Maka kita berdoa minta dihindarkan. Baik. Kemudian kata dengan yang bertanya ni, saya ada terbaca di dalam satu WhatsApp, kata dia, itu orang yang berbual ketika azan atau terus tidur ketika azan, maka jenazahnya akan jadi berat. Benarkah hal demikian? Minta penjelasan. Inilah yang banyak diviralkan dalam Facebook, dalam Instagram, dalam aplikasi WhatsApp dan umpamanya. Kita pun pakat lawa kongsi, sebenarnya tidak benar. Orang yang berkata mayat akan jadi berat, sekiranya ketika azan kita tak peduli ke azan tu, kita masih duduk tidur ataupun kita bersembang, dan tidak sabit pun daripada mana-mana hadis. Bahkan ini adalah hadis palsu. Hadis palsu maudhu' yang mengatakan bahawa mayat akan jadi berat kalau sekiranya kita masih terus tidur ketika azan, kita berbaring ataupun berbual. Tak benar. Walaupun kita dituntut menjawab azan, memang kena hormat azan, tetapi yang kata mayat akan jadi berat itu tak benar. Tak sabit pun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggal, dia tu memang gemuk, memang beratlah mayat dia. Bukan pasal kerana dia tak jawab azan tak umpamanya. Bahkan adab kita dengan azan tu kenalah jaga. Hormatilah seruan azan, jangan bersembang ketika azan dilakukan. Jawab azan itu dituntut dalam syariat. Tetapi mengatakan mayat akan jadi berat, itu tak benar. Itu semuanya daripada hadis palsu. Baik, soalan yang ketiga, yang berikutnya. Inilah satu pakej ni. Bolehkah orang perempuan melaungkan azan? Orang perempuan boleh tak jadi muazzin, tukang azan? Dibolehkan. Orang perempuan boleh jadi azan, jadi muazzin, boleh laungkan azan, tapi di rumah dia, seorang-seorang dia dalam bilik lah. Bukan di masjid, bukan di surau lah. Sebenarnya dalam syariat, orang perempuan tidak benarkan menjadi muazzin, tukang azan, hanya laki-laki sahaja. Dia nak laungkan azan seorang-seorang di rumah, launglah. Tak apalah yang tu. Nak solat, maka dituntut hanya iqamat saja. Kalau sekiranya jamaah tu perempuan belaka, maka disunatkan iqamah, bukan azan bagi orang perempuan. Baik, soalan yang berikutnya, yang keempat. Ustaz, saya akan melahirkan anak bulan depan. Dia kata dia akan melahirkan anak bulan depan. Suami saya tidak di rumah. Dia balik 3-4 bulan sekali. Dia balik 3-4 bulan sekali. Bukan pasal poligami ni. Dia kelasi kapal. Dia ikut kapal laut, berdagang merata negara. Jadi betul lah balik 3-4 bulan sekali. Soalannya, bolehkah saya minta abang saya untuk melaungkan azan? Abang saya adalah Bilal masjid. Abang dia muazzin masjid. Azan bagi anak saya yang akan dilahirkan nanti. Anak saya yang akan saya lahirkan nanti tu nak panggil abang saya pasal dia adalah
Bilal masjid untuk dilakukan azan? Jawabnya tak boleh. Tak boleh. Sekiranya abang ini dia pergi lakukan azan pakai mikrofon pembesar suara di masjid. Kalau dia main azan di telinga bayi, dibolehkan. Siapa-siapa pun sebenarnya boleh lakukan azan. Siapa-siapa pun, bapa sendiri, tok wan, ataupun abang nak lakukan kepada adik dia yang baru lahir, dibolehkan. Bahkan orang perempuan pun boleh lafazkan azan di telinga bayi tadi. Dan ibu sendiri, pasal tak ada orang lain, tak ada orang lain yang nak lakukan azan, maka dia sendiri boleh lakukan azan. Maknanya baca lafaz azan di telinga dengan perlahan, bukan dengan kuat, bukan dengan azan seperti di masjid, hanya sekadar bagi masuk ke telinga bayi tadi. Tak boleh pula dia lakukan kuat-kuat di telinga bayi, pasal telinga bayi yang baru tu masih gegendang telinganya, lembut, tak boleh dikuatkan. Nanti rosak telinganya, rosak gegendang telinganya, maka diperlahankan. Dan azan di telinga kanan, itu yang sabit daripada hadis riwayat Imam Tirmizi juga, iaitulah sama ada bayi tadi laki-laki ataupun perempuan, setelah dilahirkan dan dibersihkan bayi tadi, maka dilakukan azan. Siapa yang nak lakukan azan itu, yang paling berhaknya bapa dia sendirilah. Kalau tak ada bapa, pak dia tak ada ketika itu, maka bolehlah orang lain diminta azankan. Yang tu disabitkan, sebab perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan azan, melafazkan azan di telinga cucunya Husain ketika Fatimah melahirkannya, dan Nabi melakukan azan di telinga cucunya. Habis itu iqamat, dan iqamat itu sebagai tambahan dalam hadis, walaupun ada juga para ulama hadis menyatakan hadis berkaitan dengan azan dan iqamat itu agak lemah, tetapi bukanlah lemah yang bersangatan, bukan bukan untuk jiddat, cuma lemah sahaja. Jadi boleh diamalkan untuk azan di telinga kanan bayi yang dilahirkan sama lelaki atau perempuan, dan diiqamatkan di telinga kiri. Kalau azan saja telinga kanan, tak nak iqamat pun tak apa, boleh. Jadi maknanya ada juga sandarannya. Bahkan eloklah untuk dilakukan azan kalau sekiranya hadis itu hadis yang lemah sekalipun, sebab Nabi pernah berkata laungan azan itu boleh menjauhkan daripada umur sebian. Umur sebian tu maknanya ada jenis syaitan yang sejenis kanak-kanak, dia akan cucuk pinggang bayi tadi kanan dan kiri supaya bayi tadi teriak dan umpamanya. Jadi kita lakukan azan tadi, maka dia akan menjauhkan daripada umur sebian. Itu benda-benda yang dikhilafkan oleh para ulama, dan apapun masih lagi ada sandarannya untuk kita amalkan. Jadi eloklah dilakukan azan kepada bayi yang dilahirkan. Soalan kelima. Ini soalan kelima ni dia lain sikit lah. Ustaz, sekarang ni musim COVID-19, ramai yang mati. Ada juga dari kalangan adik-beradik kita yang meninggal tu. Tapi kita tidak boleh pergi ziarah dan tak boleh solat jenazah. Soalannya, bolehkah kita solat jenazah ghaib ke atas mereka? Bolehkah orang perempuan solat ghaib juga? Ini soalan semasa lah. Maknanya kita hari ini menghadapi musim COVID-19. Jadi ramai yang meninggal daripada kalangan adik-beradik kita, sahabat, kawan, handai kita, dan tak kira siapa pun. Jadi dalam syariat kita dibolehkan untuk melakukan solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak para sahabat menunaikan solat jenazah ghaib ke atas An-Najashi,
ketika An-Najasyi Maharaja Habsyah yang amat baik menyelamatkan sahabat-sahabat Nabi yang melindung di negara dia meninggal dunia. Dan ada riwayat mengatakan bahawa Nabi dapat maklum itu daripada Jibril AS menyatakan bahawa seorang lelaki yang baik, yang soleh telah meninggal dunia kerana dia telah masuk Islam. Di tangan Ja'far bin Abi Talib ketika Ja'far bersama rombongannya berhijrah ke Habsyah. Jadi perkhabaran kematian An-Najasyi sampai ke Nabi. Maka Nabi mengajak para sahabat menunaikan solat ghaib. Di mana tu? Di Masjid Al-Ghamamah. Dulu tak ada masjid, hanya tanah lapang. Itulah masjid yang ada pada hari ini, luar daripada kawasan Masjidun Nabawi. Jadi ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Maka situlah Nabi mengajak para sahabat semayangkan solat jenazah. Kira-kiranya solat jenazah yang pertama di dalam syariat Islam kita. Di situ juga dilakukan solat solat raya, sama ada raya puasa ataupun raya haji, situlah. Dan di situ juga mereka berhimpun dan berbual dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini ada masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Orang yang pergi kemudian bolehlah ziarah Masjid Al-Ghamamah. Situlah menjadi dalil mengatakan bahawa boleh solat jenazah ghaib. Baik. Solat jenazah ghaib ini disyaratkan kita tak boleh pi ziarah, kita tak boleh pi ke jenazah tersebut. Kerana berjauhan ataupun kerana kemudaratan hari ini. Hari ini dekatnya tapi mudarat, maka dibenarkan untuk kita solat jenazah. Kita solat di rumah kita lah. Yang dibenarkan solat tu tak kira lah siapa pun. Sama ada adik-beradik kita ke, kawan kita, sahabat handai kita, ataupun siapa saja yang dimaklumkan kepada kita orang tu dah meninggal. Yang nak solat tu pula dibolehkan, laki-laki ke perempuan ke. Orang perempuan pun boleh ikut solat jenazah ghaib. Dia buat seorang-seorang ke ataupun berjamaah dengan keluarga di rumah, dibolehkan. Itulah yang terbaiknya. Kita tak boleh nak pergi ziarah, nak pergi solat secara fizikal, maka kita lakukan secara ghaib. Kemudian di sana dibahaskan lebih panjang lebar berkaitan dengan solat ghaib ini. Bila nak solat tu, maka disyaratkan mayat itu sudah pun dimandikan. Kita dapat maklum jenazah tu akan disimpan pukul berapa, pukul 3 petang dan umpamanya, maka waktu tu kiranya sudah pun siaplah dimandi dan dikapankan, maka kita bolehlah lakukan solat. Jangan sebelum dimandikan. Kalau hari ini tak dimandikan, cuma ditayamumkan, maknanya selepas ditayamumkan kita pun dapat perkabaran itu, sama ada hari yang sama ataupun hari berikutnya. Boleh saja hari berikutnya kita solat. Maknanya bila-bila saja kita dapat berita itu. Dan ini diambil daripada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi mendapat perkabaran An-Najasyi meninggal setelah beberapa hari dia meninggal. Walaupun ada mengatakan bahawa Nabi dapat pada hari yang sama dikhabarkan oleh Jibril alaihissalam. Ada riwayat mengatakan perkabaran itu daripada orang lain. Maknanya setelah beberapa lama maka Nabi dapat perkabaran itu, maka Nabi lakukan. Jadi maknanya bolehlah. Walaupun di sana ada juga riwayat mengatakan bahawa syaratnya hendaklah tak lebih daripada 40 hari dan umpamanya. Tak apalah, yang tu dibahaskan oleh para ulama. Tetapi yang pentingnya bila kita dapat perkhabaran setelah dimandikan, maka bolehlah kita lakukan solat jenazah tersebut. Orang lelaki pun boleh, orang perempuan pun boleh. Baik, soalan yang ke-6, soalan terakhir. Ni soalan lain sikit lah. Ustaz, tolong jelaskan tentang ucapan takziah kepada keluarga orang mati. Cukupkah dengan hanya kata takziah? Ni hak mana yang kita buat dulu lah. Dalam WhatsApp tu tulis takziah. 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 Perkataan takziah ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Berkaitan dengan cara mana untuk kita ucapkan takziah. Takziah itu daripada perkataan izah, iaitu yang membawa maksud kesabaran. Jadi bila disebut kita tak ucapkan ucapan takziah, maknanya kita nak ucapkan satu ucapan yang memberi semangat. Kita nak suruh dia sabar di atas ujian kematian itu, maka kita ucapkanlah
sabarlah di atas ujian ini. Itulah ucapan takziah, bukan kata takziah. Kita hanya sebut takziah, 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 tapi tak sebut pun apa yang dimaksudkan takziah. Takziah itu ucapan yang menggambarkan kita minta depa sabar, depa terima ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya redha dengan takdir Allah. Itulah yang dikatakan takziah. Maknanya bila kita nak sebut takziah tu, tulis takziah tak apa. Tetapi bukan hanya takziah, tulis takziah TAKZIAH. Bukan itu saja. Tulislah di bawahnya. Sabarlah di atas ujian Allah ini. Jadi itu yang dikatakan takziah, ucapan suruh sabar. Dan kita ucapkan daripada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Allah Ta'ala beri. Kemudian apa lagi kita nak pilih? Daripada Allah datang segala-galanya, kepada Allah kembali segala-galanya. Allah ambil balik apa yang diberi. Kan? Maknanya apa saja yang boleh memberikan ketenangan kepada ahli keluarga, maka tulis dari situ. Dia sama lah juga dengan orang yang kirim salam tu. Nama dia kirim salam, kirim salam, tapi tak sebut pun Assalamualaikum. Jadi kalau begitu, kata para ulama, kita nak kirim buah durian. Orang main rumah kita ada buah durian luruh, dia nak balik, kita pun nak kirim ni, nak kirim durian balik kat mak hang 2 biji. Tapi tak bagi pun buah durian, habang kata nak kirim durian tak bagi. Dia pun balik habang kat mak dia, kata, ni pak cik kirim buah durian. Mana ada durian? Dia tak bagi pun, dia kirim je lah. Jadi hendaklah ucap Assalamualaikum, kirim salam. Itu yang sepatutnya, yang sewajarnya. Itu benda yang kecil je lah. Jadi maknanya sebut kata kirim salam tu, maknanya dalam tu ada lafaz Assalamualaikum. Itu kata semua ulama. Tak apalah. Itu hanyalah benda-benda yang kecil-kecil. Tapi kita kalau boleh, benda yang sekecil itu pun hendaklah kita ambil berat. Kita ambil perhatian. Jadi kita ikut hak yang sebenarnya, yang realitinya. Nak kirim salam, ni nak kirim salam kat mak hang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takziah, maka ucapkanlah ucapan yang boleh depa jadi sabar dan umpamanya, beri semangat kat depa. Itu yang dikatakan takziah, bukan hanya tulis takziah. Kan? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu soalan yang terakhir yang sempat kita jawab pada pagi ni. InsyaAllah kalau ada lagi soalan-soalan tu, insyaAllah kita akan jawab dalam sesi yang berikutnya. Jadi moga-moga apa yang kita kongsi pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi keberkatan kepada kita dalam kehidupan kita, insya-Allah, dalam kongsi ilmu. Rasanya cukup dulu dekat itu kuliah kita pada pagi ini. Yang baik, yang benar itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah itu daripada kelemahan saya. Wallahu a'lam. Dan kita tangguhkan kuliah kita dengan doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwali wal akhiri wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma rzuqna ikhlasa fi talabil ilmi wal 'amali bih. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.